salam sejahtera kepada Dr. Masyitah dan rakan-rakan. Di sini kami ingin membentangkan poster kajian yang telah kami lakukan, iaitu kesihatan dan kesejahteraan, good health and well-being. Permasalahan kajian kami ialah yang diperhati di kalangan warga tempatan tentang kesihatan dan kesejahteraan dalam kehidupan seharian adalah tentang kurangnya amalan gaya hidup sihat yang diamalkan oleh komuniti di negara ini. Berfokus pada warga tempatan, dilihat amalan gaya hidup sihat tidak lagi menjadi aktiviti penting dalam kehidupan seharian. Objektif kajian untuk mengenal pasti tahap kesejahteraan individu ketika berlakunya kekangan bos sosial, untuk menilai tahap kesedaran individu tentang amalan gaya hidup sihat, untuk mengenal pasti tahap kesihatan individu ketika berlangsungnya perintah kawalan pergerakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Hamad Syazwan bin Muhammad Hashim. Hari ini saya ingin mengundaskan sedikit tentang istilah kesihatan dan kesejahteraan. Pertama adalah pengenalan. Pengenalan akan menerangkan istilah-istilah yang penting yang menggambarkan kesihatan dan kesejahteraan ataupun dipanggil good health and well-being. Apakah itu kesihatan dan kesejahteraan? Okey, kesihatan dan kesejahteraan mempunyai hubungan yang sangat rapat, iaitu kesihatan boleh ditarifkan sebagai satu keadaan kesejahteraan optimum yang menyumbang kepada peningkatan kualiti hidup. Istilah ini bukan merujuk kepada tiada penyakit ataupun lain-lain, tetapi kesihatan yang baik dan amalan gaya hidup sihat yang membawa kepada kesejahteraan dalam komuniti kita. Boleh disimpulkan, kesihatan yang baik semestinya membawa impak yang sangat besar dengan kesejahteraan hidup untuk diri sendiri ataupun komuniti sekeliling kita. Seterusnya, kita akan bergerak ke kajian literasi. Kajian literasi telah mengulas 5 subtopik kecil, iaitu yang pertama, kesihatan sebagai ukuran kesejahteraan, kedua, gaya hidup sihat, ketiga, kesihatan dan kesejahteraan adalah multidimensi, yang keempat, kesejahteraan holistik, yang kelima, faktor mempengaruhi kesihatan dan kesejahteraan. Seterusnya, kita bergerak ke kaedah kutipan data. Kaedah kutipan data yang telah digunakan dalam hasil kajian ini atau kajian ini adalah dengan membuat borang soal selidik, dengan menanyakan soalan-soalan yang tertentu mengenai kesihatan dan kesejahteraan menggunakan Google Form dan diedarkan atau disebarkan melalui media sosial seperti WhatsApp dan Telegram. Okey, saya akan serahkan poin seterusnya kepada rakan saya, iaitu Iskandar. Sekian, terima kasih. Nama saya Iskandar. Saya akan membentangkan kaedah rintis. Okey, kaedah rintis ialah instrumen kajian diadaptasi daripada soalan Sustainable Development Goal (SDGs) dan telah diubah suai mengikut kesesuaian keperluan kajian. Selain itu, ujian rintis juga dilakukan untuk menguji kebolehpercayaan dan normaliti alat kajian. Seterusnya, kajian rintis dijalankan untuk mengenal pasti masalah-masalah yang tidak dapat dielakkan dan menilai kebolehpercayaan kajian ini. Bagi kaedah analisis data, kaedah yang telah digunakan untuk menganalisis data adalah melalui carta atau graf dengan menggunakan data yang terkumpul yang diperolehi dari borang soal selidik yang diberikan kepada responden. Dalam menganalisis data terkumpul, 13 soalan telah dianalisis secara kualitatif mengikut pecahan soalan yang diberi. Seterusnya, untuk bahagian dapatan kajian, antara aspek yang perlu dititik beratkan dalam kajian ini adalah dari segi kesihatan dan kesejahteraan yang diterapkan dalam kehidupan seharian mereka. Jumlah responden yang telah diambil kira dalam kajian ini adalah seramai 28 orang. Soalan-soalan yang dipersoalkan dalam borang selidik adalah mengenai tentang kesihatan dan kesejahteraan secara umum dan juga kesihatan peribadi daripada responden. Contoh-contoh soalan yang diberi kepada responden ialah: adakah anda mengamalkan sikap good health and well-being? Kedua, adakah anda selalu berasa cemas dan resah secara berlebihan? Ketiga,
Adakah anda merasakan tidak berpuas hati dan tidak bahagia dengan kehidupan anda sekarang? Keempat, apakah status kesihatan anda terkini sepanjang perintah kawalan pergerak PKP? Seterusnya, adakah anda mempunyai penyakit jangka panjang atau masalah kesihatan yang mengehatkan aktiviti harian anda? Dan bagaimanakah anda menilai kualiti hidup selari dengan kesejahteraan psikologi atau emosi anda? Itu saja bahagian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Baik, untuk topik perbincangan dan juga rumusan, saya Muhammad Faizwan bin Suhaimi A172280 akan membentangkan bagi kajian kesihatan dan kesejahteraan atau good health and well-being. Baik, secara majoritinya responden mengetahui tentang good health and well-being dan berada di dalam keadaan kesihatan yang baik sepanjang tempoh PKP. Walau bagaimanapun, ramai di antara responden yang tidak begitu pasti sama ada mereka mengamalkan gaya hidup yang menepati visi dan intipati dasar good health and well-being. Majoriti responden juga tidak mengalami simptom gejala kesihatan seperti batuk atau demam yang kerap dalam jangka waktu sebulan. Namun begitu, dari aspek kesihatan mental juga pula, walaupun majoriti responden mengatakan kesihatan psikologi mereka berada di dalam keadaan baik, namun hampir separuh dari responden memberikan respon berkenaan kebimbangan mereka terhadap situasi semasa di peringkat negara maupun global. Ini dapat difahami melihat kepada trend dan perkembangan global yang agak tidak menentu ekoran pandemik COVID-19 yang mengakibatkan kesan domino kepada pelbagai aspek kehidupan masyarakat seperti peningkatan kes pengangguran, perubahan norma kehidupan serta kebimbangan terhadap risiko kesihatan individu itu sendiri. Secara rumusannya, Malaysia dilihat berada di landasan yang tepat dalam misi menuju matlamat 2030 yang digagaskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Walaupun begitu, pihak media perlu memainkan peranan dalam mendidik masyarakat dan kerajaan juga perlu memastikan rakyat mengamalkan gaya hidup sihat walaupun dalam keadaan penjarakan sosial. Selain menambah pusat rawatan dan kaunseling bagi membantu mereka yang berdepan dengan masalah psikologi dan terjejas dengan COVID-19. Sekian sahaja perbentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.